Sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar tajuk baru untuk lukisan kejuruteraan, iaitu bab 6, lukisan oblik. Okey. Seperti yang awak tahu, lukisan oblik dan lukisan isometri mempunyai persamaan yang sama, iaitu secara asasnya menunjukkan sesuatu objek itu dalam bentuk 3 dimensi, iaitu 3D. Lukisan oblik kebiasaannya mempunyai satu permukaan rata dan satu permukaan yang bersudut. Lukisan oblik ini juga dikenali sebagai unjuran serong untuk membentuk objek berdasarkan sudut surut. Okey, mari kita lihat konsep lukisan oblik. Okey, konsep lukisan oblik. Okey, lukisan oblik merupakan satu cara yang mudah bagi menggambarkan objek dalam 3 dimensi. Okey, 3 dimensi 3D. Okey. Berbanding, dia lagi mudah lah berbanding dengan lukisan isometri ataupun lukisan perspektif yang awak dah belajar. Okey, lukisan oblik merupakan lukisan serong bagi pandangan ortografik. Okey, kat sini pandangan ortografik dengan paksi surut yang dibina bersudut bagi memperlihatkan kedalaman objek. Lukisan oblik juga merupakan penggambaran objek yang tidak dapat dilihat dalam situasi sebenar. Okey. Kita tengok kat sini, ini pandangan ortografik lah. Dua pandangan hadapan ortografik dilukis banyak 2 kali. Okey. Okey, pandangan ortografik 2 dimensi. Lepas tu lukisan oblik 3 dimensi. Okey, kita sambungkan semua bucu tanpa ada garisan tersembunyi. Sini sepatutnya ada garisan tersembunyi tapi kita tak lukis. Kita just lukis bucu saja. Okey. Okey, mari kita lihat paksi lukisan oblik. Okey, kalau lukisan kita lihat dulu perbezaan antara lukisan isometri dan lukisan oblik. Okey. Untuk lukisan isometri awak punya paksi begini. Okey, awak tarik. Okey, ini untuk isometri sudut 30. Okey. Sini pun tu. Okey, untuk isometri begini. Untuk oblik, okey. Okey. Okey, untuk oblik kita ada sudut begini ataupun lagi satu kita boleh buat macam ni. Lagi satu. Macam ni lah. Okey. Sudut dekat sini. Okey. Ni untuk oblik dan isometri. Okey, mari kita lihat cikgu punya slide. Okey. Kita tengok paksi lukisan oblik. Okey, kita ada 3. Paksi surut. Paksi surut merupakan paksi bersudut yang digunakan untuk melukis garisan oblik. Paksi mengufuk pula merupakan paksi mengufuk yang digunakan untuk melukis garisan oblik. Paksi menegak merupakan paksi menegak yang digunakan untuk melukis garisan oblik. Macam yang kita tengok sini lah. Kalau paksi surut, paksi sudut sini. Okey, paksi mengufuk. Mengufuk sini. Selalunya mengufuk yang awak lihat kan ada paksi Y dan X kan, dia akan selari dengan paksi X awak. Okey, kalau paksi menegak pula merupakan paksi menegak yang digunakan untuk melukis garisan oblik. Okey, awak tengok gambar ni. Sini paksi mengufuk, paksi surut dia dengan sudut, paksi menegak. Sama juga dengan ni. Paksi mengufuk, paksi menegak, paksi surut. Ni merupakan paksi lukisan oblik. Seterusnya mari kita lihat ciri-ciri lukisan oblik. Okey, kita ada 4 lah ciri-ciri lukisan oblik. Okey, yang pertama sekali garisan oblik. Apa tu garisan oblik?
Okey, garisan oblik ialah garisan yang selari dengan mana-mana paksi lukisan oblik. Macam tadi kita belajar, paksi apa ada? Ada 3 paksi, paksi mengufuk, paksi menegak atau paksi surut oblik. Okey. Garisan bukan oblik pula merupakan garisan yang tidak selari dengan mana-mana paksi mengufuk, paksi menegak atau paksi surut oblik. Contohnya yang serong lah, contoh yang tersembunyi itu paksi bukan oblik. Kalau sudut dalam oblik pula, sudut pada permukaan hadapan lukisan adalah sudut sebenar yang boleh dibina terus. Manakala sudut pada permukaan atas dan sisi adalah bukan sudut sebenar yang boleh dibina menggunakan koordinat atau jarak yang diberi. Okey, sebarang sudut boleh digunakan pada paksi surut. Okey, awak nak guna 20 sudut 20 ke, sudut 50 ke. Tapi selalunya awak akan guna ikut awak punya alat lah, sesiku set awak. Okey, sudut sesiku set awak ada 30, 45, 60. Okey. Dia lagi mudah lah untuk mempermudahkan awak melukis. Untuk mempermudahkan awak melukis lukisan oblik sebab awak punya sesiku set 30, 45, 60. Awak boleh je lukis mana-mana sudut. Tapi untuk memudahkan awak, kita boleh lukis 30, sudut 30, sudut 45, sudut 60. Okey. Yang last sekali, bulatan, lengkok dan lengkung dalam oblik. Okey. Bulatan pada oblik, pada permukaan hadapan oblik adalah bulatan biasa yang boleh dibina terus menggunakan jangka lukis. Manakala bulatan pada permukaan atas dan sisi perlu dibina menggunakan kaedah 4 pusat yang sedikit berbeza daripada pembinaan bulatan pada lukisan isometri yang awak dah belajar. Okey. Pembinaan lengkok adalah sama dengan bulatan, kecuali ia tidak dibina penuh kerana ia adalah sebahagian daripada bulatan. Okey, lengkung pula perlu dibina menggunakan kaedah koordinat atau ukuran. Okey. Okey, kita lihat. Mari kita lihat ciri-ciri lukisan oblik. Okey, ikut gambar ni lah. Cikgu terangkan sikit. Okey, garisan dan sudut oblik. Okey, kita tengok garisan oblik dulu. Garisan oblik kita akan dia selari dengan garisan mengufuk, garisan bukan garisan, okey, minta maaf, paksi mengufuk, paksi surut, paksi menegak. Okey, macam awak tengok garisan oblik kat gambar yang ni. Okey, sini garisan oblik dia selari dengan paksi mengufuk. Yang ni pun lukisan oblik, dia selari dengan paksi surut. Okey, ni garisan oblik juga, dia selari dengan paksi menegak. Okey, untuk garisan bukan oblik pula, dia tidak sama dengan paksi mengufuk, paksi menegak, paksi surut. Okey, macam contoh kat sini. Yang ni, dia condong. Okey, dia tak sama. Okey. Okey, kita tengok sudut dalam oblik pula. Sudut dalam oblik, okey, awak tengok sini. Sini sudut dia 45. Okey, kalau sudut sebenar, dia dekat sudut pada permukaan hadapan lah. Dia boleh dibina terus. Kalau sudut sebenar, kita kena okey, ada koordinat dia. Ni untuk sudut lah. Kita tengok lengkung dan bulatan oblik pula. Selalunya kita akan lukis lengkung dan bulatan oblik pada pandangan hadapan. Selalunya pada pandangan hadapan. Okay, kalau ada dua bulatan, satu kita buat pandangan hadapan, satu kita buat pandangan sisi ataupun pandangan atas. Okey, dekat sini atas. Okey, awak tengok lengkung dan bulatan oblik. Lengkuk pun kita kena buat pada sudut pada pandangan hadapan lah untuk memudahkan awak. Okey, ni untuk dalam lukisan oblik. Okey, selalunya sudut-sudut yang akan diguna pakai. Okay, awak tengok sini. Sudut 30, 45, 60. Okey, sudut ni awak boleh buat apa-apa sudut pun. Awak nak buat sudut 25 ke. Okey, tapi untuk memudahkan awak, sebab jangka lukis kita boleh buat sudut 30, sudut 45, sudut 60. Sebab tu kita guna 3 sudut ni.
sudut kebiasaan yang kita akan gunakan lah. Okay, seterusnya mari kita lihat jenis-jenis lukisan oblik. Kita ada 3 lah. Oblik Cavalier, objek kabinet dengan objek arm. Okey, oblik Cavalier. Okay, yang first sekali oblik Cavalier merupakan lukisan oblik dengan ukuran sebenar objek pada semua paksi oblik. Okey, ini untuk Cavalier. Objek kabinet pula merupakan lukisan oblik dengan ukuran sebenar objek pada paksi mengufuk dan menegak. Okey, dia ukuran sebenar pada paksi mengufuk dengan paksi menegak. Manakala ukuran separuh pada paksi surut. Okey. Objek arm pula merupakan lukisan oblik dengan ukuran sebenar pada paksi mengufuk dan menegak. Manakala lebih dari separuh tetapi kurang dari ukuran sebenar pada paksi surut. Okey, tu 3 jenis lukisan oblik lah. Kita tengok contoh jenis-jenis lukisan oblik. Okey. Okey, yang ni berdasarkan lukisan ortografik lah. Kita ada pandangan atas, pandangan depan, pandangan sisi. Okey, kita tengok kalau oblik Cavalier. Okey, kita tengok. Kita ikut saiz sebenar dia. Sama je. Okey, sini dia pakai sudut 45. So, kita ikut saiz sebenar dia akan jadi macam ni lah. Kita buat bulatan dekat pandangan hadapan. Okey, ni. Kita ikut je. Kalau oblik kabinet pula. Okey, paksi mengufuk dengan menegak still sama. Cuma paksi surut separuh daripada oblik Cavalier. Ataupun separuh daripada saiz sebenar dia lah. Okey, untuk oblik kabinet. Manakala oblik arm pula, tengok. Dia punya paksi mengufuk dengan paksi menegak, dia sama juga. Tapi dia punya paksi surut, dia punya saiz separuh hingga penuh. Okey. So, dia punya paksi menegak dengan paksi ni sama. Kita punya paksi surut je yang akan berubah antara ketiga-tiga oblik ni lah. Okey. Selalunya yang awak ubah ialah paksi surut dia. Yang paksi menegak dan paksi mengufuk awak tidak akan ubah lah, dia akan sama. Itu jenis-jenis lukisan oblik. Kebiasaannya yang akan kita buat ialah oblik Cavalier dengan oblik kabinet. Okey. Okey, seterusnya kita akan menentukan orientasi yang sesuai untuk menghasilkan lukisan oblik. Selalunya orientasi ni, kalau awak nak mahir, awak kena buat banyak latihan lah. Kita akan boleh tengok. Okey, contoh. Okey, tengok contoh cikgu ni. Okey. Kalau lengkuk. Lengkuk selalunya kita baik dibuat pada pandangan hadapan. Okey, kalau kurang baik, kita tengok lengkuk berbentuk elips pada paksi surut. Okey, elips ni lagi sukar lah untuk dilukis. Okey, kalau lengkuk pada hadapan, memudahkan kita untuk lukis. Okey, kita tengok lengkung pula. Lengkung pun lebih mudah untuk dilukis pada pandangan hadapan. Okey, ni orientasi yang baik lah. Kalau kurang baik, lengkung pada paksi surut. Dia sukar lah untuk dilukis. Okey, kita tengok sudut. Okey, kalau sudut pula. Okey, sudut sebenar. Dia lagi baik jika kita pada pandang hadapan. Kalau kurang baik, okey, kita akan tengok nanti sudut X ni lagi besar daripada yang sebenar. Sudut Y pula lagi kecil daripada yang sebenar. So, lagi bagus kalau kita buat sudut pada pandangan hadapan. Okey. Okey, untuk orientasi panjang dia pula. Kalau kita ada panjang, kita lebih sesuai untuk buat pada pandangan hadapan. Okey. Kalau panjang pada paksi surut, kita kurang sesuai. So, lagi baik kita buat panjang pada pandangan hadapan dan panjang pada paksi surut. Okey. Ini orientasi yang sesuai untuk menghasilkan lukisan oblik. Okey, sebab tu awak kena pandai bermain dengan orientasi. Okey, awak boleh buat banyak latihan lah.
selalunya kita akan tengok lengkung dengan bulatan, kita akan selalunya akan buat pada pandang hadapan. Okey, sudut pun pada pandang hadapan dan orientasi panjang pun pada pandang hadapan. Ini lagi baiklah. Okey, seterusnya kita akan tengok melukis lukisan oblik. Okey, kita ada kaedah kotak, kaedah kerangka, kaedah 4 pusat dan kaedah koordinat. Kita ada 4 kaedah lah. Selalunya kaedah kotak untuk bongkar-bongkar biasa. Kaedah kerangka yang macam awak belajar dalam lukisan isometri juga. Kaedah 4 pusat ni untuk bulatan lah selalunya, dengan kaedah koordinat lengkuk. Okey. Okey, kita tengok kaedah pertama iaitu kaedah kotak. Okey, macam yang awak tengok dekat skrin cikgu ni. Okey, yang ni lukisan ortografik lah. Kita akan kita akan menggunakan lukisan kaedah kotak untuk melukis lukisan oblik. Okey. Step yang pertama kita tengok, kita macam biasa bina paksi oblik. Okey, paksi oblik ada 3 tadi cikgu cakap. Paksi mengufuk, menegak, paksi surut. Okey, awak lukis 3 ni dulu. Lepas tu awak pindahkan ukuran L, D dan T dan bina kotak asas. Macam lukisan isometri juga. Awak just bina kotak asas L, D dan T. Okey. Lepas tu step yang seterusnya kita akan buat, kita akan pindahkan ukuran. Lepas kita dah pindahkan L, D dan T, kita akan pindahkan ukuran T1, D1, T2. Okey, kita pindahkan ukuran ni. Kita buat D1, T1. Okey, dah akan jadi macam ni lah. Lepas kita pindahkan ukuran. Okey, step yang seterusnya, kita lengkapkan bentuk oblik. Okey, kita ada lengkung. Okey, kita buat lengkung juga. Okey, dia kena ada 2 lah unjuran. Okey, kita lengkapkan bentuk oblik. Okey, last sekali kita gariskan garisan objek. Okey, kita akan dapat macam ni lah. Ni garisan oblik. Kita just hitamkan untuk garisan objek je. Yang tersembunyi kita tak perlu. Okey. Dia akan jadi macam ni lah kaedah kotak. Okey, daripada ni awak kena banyak praktis lah. Dia, kalau awak pandai lukisan isometrik, lukisan oblik akan jadi lebih mudah lah. Sebab lukisan oblik kita tidak memerlukan dia punya koordinat lah. Kita just lukis je mengikut sudut. Okey. Ni untuk kaedah kotak. Okey, seterusnya kaedah kerangka. Okey. Kita tengok, kita lukis lukisan oblik pada menggunakan kaedah kerangka. Okey. Kita tengok lukisan ortografik ni, tak ada pandangan atas, pandangan hadapan. Okey. Tengok Okey. Langkah pertama awak, kalau guna kaedah kerangka, kita bina garisan tengah oblik D1. Okey, lepas awak dah lukis lukisan oblik tu, pandangan hadapan lah. D1. Garisan tengah dia. Okey. Step yang seterusnya, kita bina bulatan oblik J1 dengan J2. Awak tengok, kita buat J1 sini, J2 sini. Okey. Seterusnya langkah ketiga, kita lengkapkan bentuk oblik. Okey. Awak lengkapkan semua ni mengikut lukisan, lengkapkan bentuk oblik. Okey, yang terakhir kita hitamkan garisan objek. Okey, kita hitamkan. Tengok. Pandangan hadapan dia macam mana? Pandangan atas dia macam mana? Okey. Kita hitamkan garisan objek. Tanpa ada garisan tersembunyi lah. Kita tak hitamkan garisan tersembunyi. Kita just hitamkan garisan objek. Untuk oblik ni senang sikit lah, kita hitamkan garisan objek saja. Kita tak perlu hitamkan garisan tersembunyi. Okey, ni untuk kaedah kerangka. Okey, kalau awak sama juga macam isometri, kalau awak
mahir untuk isometri, awak akan mahir lah untuk oblik. So, kita kena buat banyak praktis lah. Okey. Okey, kaedah seterusnya ialah kaedah 4 pusat. Okey, selalunya kaedah 4 pusat ni kita akan bina bulatan dalam lukisan oblik menggunakan kaedah 4 pusat. Okey, selalunya kita akan guna 4 pusat ni bila ada 2 bulatan lah. Okey, ni tak sebagai contoh cikgu tunjuk satu bulatan je. Okey, kita tengok. Langkah pertama, kita bina kotak oblik menggunakan jejari atau diameter bulatan. Okey, sini ada jejari atau diameter bulatan. Okey, kita dah bina kotak oblik. Okey, langkah kedua, kita bina garisan serenjang pada titik A, B, C, D sehingga bersilang di O1 dan O2. Okey, contohnya kita label A, B, C, D. Okey, kita akan bina garisan serenjang lah 90 darjah. Okey. Okey, kalau garisan A, macam garisan A ni dia punya ni 90 darjah ke bawah. Kita ke atas. Okey. 90 darjah. Kalau B, okey. 90 darjah dia. Okey, sini. Okey, kita akan terbentuk lah. Bersilang dekat O1 dan O2. Kita akan dapat macam ni. Okey. Kedudukan titik pusat O1, O2, O3 diperoleh. Tengok. Kita dapat O1, O2, O3, O4. Okey, langkah ketiga. Kita bina lengkok BC dari pusat O1 dan lengkok AD dari pusat O2. Okey, BC. Kita buat BC. Lengkok BC dari pusat O1. Tadi kita dapat O1 dengan O2 tu kan. Okey. Kita bina. Lepas tu kita buat AD pun dari pusat O2. Bawah ni. Okey. Langkah seterusnya. Kita bina lengkok AB dari pusat O3 dan lengkok CD pula dari pusat 04. Okey, sama je step dia. Guna jangka lukis awak daripada lengkok AB dari pusat O3, lengkok CD daripada pusat O4. Lepas tu kita akan last step, kita akan hitamkan garisan objek. Okey, awak tengok kita akan dapat bentuk sama macam lukisan ortografik ni lah. Okay, kita hitamkan je. Dia jadi bulat kan. Okey. Yang ni simple je kaedah 4 pusat. Dia sama je dengan lukisan isometrik. Okey. Untuk bulatan. Okey, kaedah seterusnya iaitu kaedah koordinat. Selalunya kaedah koordinat ni kita gunakan untuk melukis lengkung. Okey. Lengkung. Kita gunakan kaedah koordinat. Okey, mari kita lihat contoh. Okey. Kita tengok lukisan ortografik ni, pandangan atas, pandangan hadapan. Okey, step yang pertama, macam biasa kita kena buat kotak asas. Okey, buat kotak asas dengan ukuran LDT. Kita ada paksi surut, paksi menegak dengan paksi mengufuk. Okey. Lepas tu kita pindahkan ukuran L1 dengan D1. Okey, macam dalam gambar ni, kita tengok dia pindahkan ukuran D1, D1. Okey. Lepas tu step yang ketiga. Okay, kita tengok A, B, C, D, E, F. Tanda kan. Dengan memindahkan titik A, B, C dengan ketinggian D1. Okey, lepas tu kita tengok lengkung ni dah dibina. Okey, menggunakan A, B, C, D, E, F tadi. Okey, kita dah bina. Guna jangka lukis awak lah. Kita bina dekat dalam. Okey, langkah 4. Lengkung pada lukisan ortografik. Ni lukisan ortografik. Lengkung dibahagi dan titik A, B, C, D, E, F, G ditanda. Okey, kita bahagikan dia. Okey. Titik A, B, C, D, E, F, G pada lukisan ortografik dipindahkan ke lukisan oblik menggunakan ukuran lebar dan dalam. Okey, kita pindahkan lengkung ni mengikut ukuran lebar dan dalam. Lepas tu kita tengok lengkung A, B, C, D, E, F, G dibina. Okay. Ni mula-mula kita bina yang atas. Lepas tu kita bina yang ikut dalam lah. Lepas tu last sekali kita hitamkan garisan objek. Okay, macam yang awak tengok dekat gambar cikgu. Cikgu ni contoh cikgu. Kita hitamkan garisan objek. Okay, lengkung dia. Ni menggunakan kaedah koordinat.
Okey. Itu kaedah-kaedah yang boleh kita gunakan lah. Ada 4 kaedah. Kaedah kotak, kaedah kerangka. Lepas tu kita lukis bulatan menggunakan kaedah 4 pusat. Dan ni kita lukis lengkung menggunakan kaedah koordinat. Okey, itu 4 kaedah kita boleh melukis lukisan oblik. Okey, seterusnya kita tengok lukisan oblik Cavalier. Okey, oblik Cavalier kita tengok kat sini. Kita ada ni dia bagi lukisan ortografik dah. Ada pandangan atas, pandangan hadapan, pandangan sisi. Okey. Langkah pertama yang perlu kita buat macam biasa, kita kena bina paksi oblik. Okey. Paksi menegak, mengufuk, paksi sudut. Okey. Langkah kedua, kita pindahkan ukuran L, D dan T dan bina kotak asas. Ini step yang kedua lah macam biasa. Ni oblik Cavalier. Oblik Cavalier yang kita belajar tadi tu, dia ikut ukuran sebenar. Okey. Langkah ketiga, kita pindahkan semua ukuran L1, D1, T1 dan T2 yang ada dekat lukisan ortografik ni lah. Okey, kita dah pindahkan, kita dapat bentuk macam ni. Okey, langkah 4. Okey, sini kita tengok kita ada suku bulatan kan. Okey, kita ada lengkung. Okey, so kita tentukan titik pusat dan bina suku bulatan. Selalunya, kita tengok selalunya pusat dengan bulatan lengkung dekat pandang hadapan. Okey, kita tentukan, kita bina 4 pusat ni. Titik pusat dan bina suku bulatan. Lepas tu step yang terakhir macam biasa kita kena hitamkan garisan objek. Okey, awak tengok kita hitamkan garisan objek. Ni lukisan oblik Cavalier lah. Iaitu lukisan sebenar mengikut lukisan pandangan ortografik ni lah. Seterusnya, lukisan oblik kabinet. Okey, kalau lukisan oblik ni, kita akan lukis dua jenis lukisan lah. Oblik Cavalier, oblik kabinet. Okey, kita tengok tadi, dah tengok oblik Cavalier. Lepas tu kita tengok oblik kabinet pula. Oblik kabinet pun sama. Kita tengok pandangan atas, pandangan hadapan, pandangan sisi. Dia cuma, paksi surut dia, kita kena separuh daripada lukisan sebenar lah. Okey. Langkah pertama kita buat macam biasa, bina paksi oblik. Langkah kedua kita pindahkan ukuran L. L dekat paksi mengufuk. Okey, dia sama ukuran sebenar. T pun sama ukuran sebenar. Okey, kita tengok D. D yang kita kena separuh daripada ukuran sebenar. Okey, awak guna jangka lukis awak ikut separuh je. Okey, langkah ketiga, pindahkan ukuran D2, L1, T2, J1 dan J2. Okey. Awak buat. Lepas tu lengkapkan bentuk oblik. Okey. Yang seterusnya, langkah keempat, awak pindahkan ukuran D1, D2, T1. Okey, awak ikut je. Okey. Last sekali, awak hitamkan garisan objek. Okey, kalau oblik Cavalier dia akan panjang lagi lah. Sebab ni kita lukis kabinet, dia akan jadi pendek macam tu. Tapi dia punya ukuran untuk paksi menegak dengan paksi mengufuk sama. Awak tak boleh ubah lah. Kita just boleh ubah untuk paksi surut. Okey. Itu untuk lukisan oblik kabinet lah yang kita boleh lihat. Okey, itu saja untuk pengajaran hari ini. Iaitu lukisan oblik. Okey, kalau awak boleh buat lukisan isometri, dia automatik awak akan boleh buat lukisan oblik lah. Lukisan oblik lagi senang. Okey, itu yang perlu awak tahu untuk pengajaran hari ini. Nanti kita akan sambung lah latihan dalam tutorial awak. Okey, sekian. Terima kasih.